tanah haram, bumi haram, tanah haram katanya. Sedekah Ibrahim alaihissalam abdan qanitan lillah. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang hamba Allah qanitan lillah, yang benar-benar taat pada Allah, mukhlishan fi ibadati, sifat ikhlas dalam berabdi pada Allah, harisan ala ta'ati, sangat haluba untuk taat pada Allah, musari'an ila ridha, sangat cepat berbuat perkara yang diridai oleh Allah. Ini pengenalan secara ringkas terhadap batang tubuh ataupun keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam pada kita sekalian. Nabi Ibrahim yang kita ni memperkenalkan kepada kita malam ni ialah orang yang selalu kita duk sebut nama dia semua dalam selawat Nabi kita, mereka dengan selawat dia, sama ada selawat di luar semaya ataupun selawat dalam semaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ibrahim yang kita duk sebut nama dia dalam semaya, itulah orangnya yang kita ni memperkenalkan diri dia kepada kita. Orangnya baik sangat, taat pada Allah, ikhlas dalam berpengabdian dia pada Allah, dan apa saja benda yang dikira taat maka dia haris maknanya halobo. Bagaimana orang lobo makan, lobo cari harta, maka Nabi Ibrahim ini bahasa jenis lobo ibadat Tuhan, taat pada Allah. Dan apa saja benda yang dikira dapat keridaan Allah, dia cepat, tidak tanggung esok-esok. Wa kana lahu zawjatun salihatun tusamma Sarah. Ibrahim ni mempunyai seorang isteri yang soleh. Soleh ni kita terjemah secara Kelantan ya, juru. Seorang isteri yang juru. Nama dia Sarah. Kita kapung panggil Siti Sarah, Siti Hajar. Sarah maknanya perempuan yang memberi kesukaan pada laki. Sarah yasurru, bahwa sarun, perempuan Sarah, perempuan yang menyenangkan hati laki. Jadi nama isteri dia tu Sarah. Nama ia kalau kita bermakna maknanya yang menyukakan, yang menyenangkan, yang mengembirakan hati laki. Wa kana yuhibbuha wa tuhibbuhu. Ibrahim sayang pada isteri dia, dan isteri dia juga sayang pada laki dia Ibrahim. Wa yukhlisu laha wa tukhlisu laha. Dan Ibrahim benar-benar setia pada isteri dia, dan isteri dia juga setia pada laki dia Ibrahim. Qada Ibrahim wa zawjuhu umran tawilan wa lam yurzaqa waladan. Qada Ibrahim wa zawjuhu umran tawilan. Menghabislah Ibrahim dan isteri dia ni umur yang begitu lama. Mana lama duduk dalam muka dunia ni, begitu lama memakan masa, tapi walam yurzaqa waladan. Tapi takdir dia tidak diberi rezeki anak. Tua-tua berdiri dan masa kelamin ni hidup di muka dunia, tapi tak boleh anak. Hatta kabura Ibrahim wa sara syaikhan hariman. Hingga tahu Ibrahim itu tua dan menjadi seorang syaikhan harim. Syaikh harim maknanya tua bokok lah kita kata. Tua Ibrahim siapa ubah-ubah kediri, siapa bokok kediri, tapi takdir Allah tak dapat anak. Wa syakhat Saratu wa jawazat sinna al-wiladah. Bagaimana Ibrahim jadi syaikh, menjadi tua, Siti Sarah pun syakhat, jadi syekh juga, jadi tua juga. Wajawazat sunnal wiladah, dan melewati, menjangkau tahun apa kami zaman kelahiran anak. Maksudnya tua punya tua, siapa aku pergi sebelah sana daripada kebolehan beranak. Maknanya orang Siti Sarah ni siapa aku pikat kalau tak kira juga. Kalau kita kata panggil itu sihir, tak boleh beranak dah maknanya. Itu tua dia. Wa kana Ibrahim yarju an yakuna lahu waladun yu'misuhu fi hayati. Walau bagaimanapun Nabi Ibrahim memang sebagai seorang manusia, yarju berharap bahawa dia mempunyai anak yang boleh menjinak-jinak ke hati dia semasa dalam hidup dia. Kita sebagai seorang manusia yang ada masa sakit, ada masa tua, ada masa rusing,
Kalau ada anak bersama kita, apa ni, naik semangat. Ya, lucu kan dia. Kerana anak boleh sambung hidup kita. Kerana anak boleh tolong kelemahan-kelemahan yang ada pada seorang bapa. Bila seorang bapa tu dia jadi tua, dia jadi susah. Wa yu'inuhu fi shaykhu fatih, dan boleh tolong dia dalam masa tua dia. Tadi yu'nisuhu fi hayati, yang boleh menjinak-jinak dia dalam masa hidup. Kita walau belah mana gagah pun nak juga pada orang yang sama kita. Anak, tak ada anak, kita sayang. Jadi dia ni, sayang ni mustahak walaupun kita duit banyak dah. Walaupun tubuh kita masih muda lagi, tapi manusia tak boleh hidup ni tidak ada sayang. Dan kalau hak jadi sayang kita ni anak kita sendiri ni, makin lagi baik. Wa yu'inuhu fi shaykhukhati, dan boleh menolong, membantu dia semasa dia tua. Wa kanat zawjuhu Sarah tarju mislamaya. Sebab isteri dia hak nama Siti Sarah tadi pun mempunyai harapan serupa dengan harapan laki dia. Sebagai laki dia Ibrahim AS tanda pada anak untuk buat kawan, untuk buat tolong dia masa tua, maka Siti Sarah lebih-lebih lagi mustahak pada anak. Dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang yang waktu dia gagah pun dia lemah dah. Apa kata bila dia tua dia lemah, makin lagi lemah, memerlukan seorang anak. Wa kanat li Sarah jariyatun tusamma hadi. Kata dia sebetulnya Siti Sarah yang jadi isteri tadi ada seorang khadim, seorang kalau dipanggil pembantu rumah. Jariyah maknanya seorang khadim, seorang pembantu rumah. Perempuan namanya Hajar. Jadi Siti Hajar, kita panggil Siti Hajar ni istilah dia ni budak yang menolong rumah tangga Siti Sarah. Siti Sarah duduk dapur, maka budak Mek Hajar ni lah jom toke-toke dengan dia basuh berak ko siang dawai ke berapa Siti Hajar guna kena budak ni. Ja'at biha min Masra wattakhazatha khadiman lah. Siti Hajar ni mari dua ni. Siti Hajar ni kata dia bawa daripada Mesir, dia dijadikan dia khadam bagi. Ini cerita kami lah. Minggu lepas kita baca di dalam sini. Ja'at biha min Masr, Siti Sarah bawa Siti Hajar daripada Mesir, wattakhazatha khadiman lah, dia jadi Siti Hajar ni khadam baginya. Fawahabatha li Ibrahim. Akhirnya lama Siti Hajar duduk labuk dengan dia dapur. Akhirnya dia kata ambil khabar lah. Dia beri Siti Hajar ni, budak ni, beri kepada Ibrahim. Wa qalat lahu inni kaburtu ya Ibrahim wa sirtu ajuzan faniyah. Dia beri budak dia ni kepada tok lelaki dia. Apa ni? Sambil dia kata, abang, inni kaburtu. Aku ni hamba ni tua dah. Wa sirtu ajuzan. Aku ni jadi ajiz perempuan tua, faniyatan, ya, tak ada apa-apa sekarang, tua, nak beranak kali tu, bolehlah sesuatu tidak tu boleh. Wa qata'a amali an yakuna li waladun ba'da hadha sin. Dan putus dah angan-anganku untuk mendapat anak selepas daripada tahun yang begini tua. Lepas pada umur aku yang begini tua, aku tak ada harapan dah untuk dapat anak. Wa hadhi jariyati Hajar qad wahabtuha la. Ini budak aku, mek aku nama Hajar ni, aku beri kamu. Asa an yarzuqakallahu minha waladan faqarrub bihi 'aina. Mudah-mudahan mana tahu Allah Ta'ala akan rezeki pada kita anak melalui budak. Jadi dia beri itu sebagai jariah. Dan kaedah jariah ni boleh kita setuju, boleh dapat semua sekali, kita boleh anak. Kalau kita merdeka, pasal nikah dengan dia, lagi baik. Jadi sistem kami hari itu, dia ni tak ada dah. Dia ni tak ada habis dia orang, hak pasal jenis jariah nak buat hamba berapa ni tak ada. Kerana hamba-hamba ni kita pandai lah. Walau bagaimana tu sistem ni tak ada. Jadi orang jantan ni walau tua-tua dia pun alhamdulillah benih dia tu boleh. Perempuan ni bila dia tua, maka benih molek sekalipun kalau letak atas tanah yang berbatu, yang basah pasir beris itu tak boleh buat apa. Jadi Nabi Ibrahim terimalah pemberian isteri dia Siti Sarah ni atau nama Hajar ni. Akhir sekali wa dakhala Ibrahim bi Hajar farazaqa minha waladan sammahu Ismail. Ibrahim terima pemberian isteri dia, terima Hajar, dan Ibrahim pun dukhullah, sekali tidur sekali lah dengan Siti Hajar. Maka Allah Ta'ala beri rezeki melalui Siti Hajar ni saya anak namanya Ismail alaihissalam.
Jadi Nabi Ismail tu bagi Nabi kita ni, Siti bagi Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam adalah anak daripada Siti Hajar yang asalnya budak pembantu rumah bagi Siti Sarah melalui lakinya suaminya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Habis babak. Ismail wa Hajar. Fariha Ibrahim farahan aziman biwaladihi Ismail. Jadi Ibrahim alaihissalam begitu sekali gembira. Farahan aziman, begitu sekali gembira biwaladihi Ismail. Ini sebab dia boleh anak Nabi Ismail. Boleh anak pula, anak kita tua dah sekali. Tak boleh anak pula anak lelaki. Boleh dikira orang akuk kayu api, apa ngohai. Bagi orang yang bahasa duduk dah kapung, anak lelaki ni tak penuh mata lah mana. Maka Nabi Ibrahim begitulah. Fariha Ibrahim, farahan aziman. Gemberanya Nabi Ibrahim ni begitu sekali gembera. Kerana dia dapat anak Ismail alaihissalam. Wa farihat bihi ummuhu Hajar. Begitu juga mak bonda dia sendiri Siti Hajar pun suka benar boleh anak dengan Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim waktu duduk dengan Siti Sarah dia tak boleh anak. Sukalah Siti Hajar. Wa akhadhat tuhissu makanaha fil bayt wa tash'uru annaha lam ta'ud khadibatan kama kanat. Bila Siti Hajar ni boleh anak dengan laki dia, dengan laki-laki ketika Nabi Ibrahim ni, mula dia berasa bahawa dia ni ada parah dalam rumah. Belum pada ni Siti Hajar ni budak. Ya budak berapa orang panggil budak pembantu rumah. Kalau dia berapa dia tidak berasa rumah ni rumah dia. Bahkan dia berasa rumah ni rumah tokek dia, rumah tuan dia. Dia sendiri dia tidak berasa dia kat tahu rumah dia. Moga dia sebagai budak pembantu. Bila dia boleh anak, maka mau tak mau dia berasa. Aku mau. Dan aku menjadi tuan punya rumah. Itu kan dah dia. Buah ni lah. Buah yang jadi bala orang yang anak ni. Memang dia begitu. Wa tash'uru annaha lam ta'ud khadimatan kama kan. Dan saya dia mula terasa bahawa dia tidak lagi khadim. Aku ni lah ni bukan ketika kebun, bukan ketika masuk, ketika bahasa saya dah. Aku ni tuan rumah dah saya. Sama kanak sebagaimana satu masa itu, aku ni khadim jah, aku ni tukang masuk jah, aku ni budak-budak sapai jah. Lah ni tidak dah. Mulalah Siti Hajar berasa. Bal asbahat umman tafkharu bi waladiha. Bahkan sekarang Siti Hajar berasa dah bahawa aku ni seorang ibu yang merasa megah kerana aku dapat anak. Wa ta'tazzu bihi kama ta'tazzu al-ummahat. Dan dia mula merasa megah, merasa ta'tazzu ni makna merasa apa? Merasa megah, merasa dia ada parah dalam rumah sebagaimana semua mak perempuan-perempuan yang jadi mak di seluruh dunia ni merasa megah. Bila seorang perempuan berkahwin dan boleh anak, memang dia rasa bahawa hubungan dia dengan laki dia begitu sekali kukuh berbanding dengan isteri-isteri yang tidak punya anak. Dia tarah dia dalam rumah ni begitu sekali kejap, tidak sebagaimana dulu sebelum daripada boleh anak. Belum pada boleh anak ni boleh ada berlaku perceraian pasal sekali. Jadi kita bila boleh anak, nak tua anak gapo tu mikir hanya. Kalau orang hak pasal ada fikir yang dia fikirlah. Hak pasal untuk sedekah ni keras dulu. Itu yang pasal sedekah. Wa ahassat Sarah anna khadimataha qad taghayyarat laha. Kita tu Siti Sarah pun, Sarah hak bini tua ni, Siti Sarah mula terasa dah bahawa khadimah dia, khadim dia, budak hak tukang masuk dia selama kini ni qad taghayyarat laha, dah bawa muka lain. Itu kalau nampak Siti Sarah juga, oh yang lah ni dah boleh anak juga, lagu lain dah masuk. Siti Sarah terasa dah, budak ni boleh naik junjung je ni. Qad taghayyarat laha, dah mulai berubah sikap dengan Siti Sarah. Wa ghadat ta'tazzu bi makaniha fil usrah. Dan mula dah Siti Hajar ni budak-budak tukang masuk ni ta'tazzu bi makaniha, sudah mulai terasa tinggi kedudukan dia fil usrah dalam keluarga. Dalam keluarga, dalam sebuah rumah ni, Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar, Nabi Ismail ni, dia sudah mulai mengambil tempat-tempat yang panggil bertaraf dalam keluarga. Wa ahassat kadzalika anna Ibrahim yazdadu farahu bi Ismail yawman ba'da yawmin. Sudahlah Siti Sarah hak tua ni terasa bahawa Hajar hak muda ni berasa buat lagu lain dah sedia.
Dia pula tengok Ibrahim itu lelaki ni tu, lagu lain juga. Lagu lain kata. Lagu lain dah. Mula nak dukung anak, dah belah dukung anak tu mula-mula suka depan ini muda. Buah ni. Itu buat. Dia pucuknya. Ketika dia pucuk dia, nelan kau tukar langit, nak betul lah sebenarnya. Jadi dia lama-lama pas dia naik pucuk langit, dia kau turun. Akhir sekali kuning, lama-lama kat jadi kering. Bok dulu. Dia gitu. Dunia kata dia. Jika dia pucuk tu janganlah. Mula ada lah sini. Tak tunjuk dah saya. Pasti dia. Assalamualaikum. Nanti kita wa ahsab Sarah anna Ibrahim yazdadu faruh, dan rasa sisi Sarah bahawa Nabi Ibrahim yazdadu farahuhu bi Ismail, bertambah kegembiraan dia terhadap Nabi Ismail, anak Nabi Ismail ni, yauman ba'da yaumin, dari hari ke hari. Wa anna inayatahu kadzalika tazdadu bi ummi Hajar, bagaimana Nabi Ibrahim bergembira dari hari ke hari dengan anak dia, begitu juga lah inayah Ibrahim, perhatian Nabi Ibrahim juga tazdadu bi ummi Hajar, bertambah juga terhadap mak dia Siti Hajar. Jadi maknanya tengok kemuk, tengok kanak, tengok kemuk itu bertambah-tambah dari hari ke hari oleh Nabi Ibrahim AS. Dan fa akhadhat hal ghirah, menyebabkan Siti Sarah naik ghirah. Ghirah ni kita panggil cemburu lah. Mulai dah cemburu. Tua pun sifat dia kalau tu mesti ada. Sifat dia kalau seorang perempuan itu cemburu pada madi dia ni ada, walaupun dia tua. Wa hazza fi nafsiha an yakuna li khadimatiha waladun wa laysa laha walad. Wa hazza fi nafsiha, dan hazza ni tergoreh luka hati Siti Sarah kerana khadam dia, budak dia dapat anak dan dia sendiri tidak punya. Luka hati dia kerana selama begitu lama dia duduk belakang bini dengan Nabi Ibrahim tak boleh anak, tapi budak dia beri sehari 2 hari duduk sini tak boleh anak. Allah rupanya hati. Jadi nak kata apa bayan Allah panggil termaksud di azali lagi. Wa kana Ibrahim harisan asad al-hirsi ala ridha Sarah. Ibrahim menalah harisan asad al-hirsi, begitu sekali apa panggil haris sama dengan lobo. Haris maknanya apa namanya, Nabi Ibrahim ini begitu sekali berminat untuk menyukakan hati Sarah. Walaupun Sarah ni tak boleh anak, walaupun Sarah ni tua dah, tapi dia ni tua, nak pergi ke mana? Orang Melayu kata kalau buatkan nak bini tua ni tak ada hijab. Jadi dia ni. Dan jadi buah ni memang pengalaman orang Melayu, mak Islam sama. Jadi Nabi Ibrahim walaupun bini tua dia tak boleh anak dah, dan dia pun tua dah, tapi hati Nabi Ibrahim sebagai seorang lelaki memang sayang pada Siti Sarah, dan memanglah orang panggil hormat pada Siti Sarah. Li'annaha syarikatu hayati, kerana Siti Sarah ni walaupun tak boleh anak, tapi dia merupakan kongsi hidup dia. Sejak daripada kecil lagi orang panggil muda sama muda lagi, dia ni lelaki bini sama muda lagi. Wa rafiqatu sabah wa shaykhuqati, pertama Siti Sarah ni kongsi hidup dia sejak zaman belanda. Yang keduanya kawan sejak kecil lagi muda sama muda lagi, ada kawan dia lelaki bini dia. Wa shaykhuqati, zaman muda pun lelaki bini dia. Dia sampai tua-tua ke diri tu Siti Sarah hidup aman dan damai bersama dengan Ibrahim. Walamma ahassa anna al-ghirah qad akhadhat tudakhiluha min jariyatiha Hajar, arada an yufarriqa bainahum. Bila Nabi Ibrahim rasa bahawa cemburu ni, ghirah cemburu ni mulai mengganggu, mulai tudakhil maknanya tubik masuk. Dakhala yudakhil tubik masuk. Jadi ghirah ni sekali ada, sekali tak ada, sekali tebal, sekali nipis di dalam hati Siti Sarah. Nabi Ibrahim mesti baru tengok pada air muka, jelingnya mata, ringis kata, nampak Ibrahim ni bahawa Siti Sarah ni mulai cemburu dah dengan Hajar ni. Arada an yufarriqa bainahuma, mula Nabi Ibrahim berfikir bagaimana nak peringgan di antara Hajar dengan Sarah. Buat ganda, buat umur suku ko, nak buat lagu mana ko, mula dah lelaki ni mikir belah mana nak peringgan dan berdua. Oleh itu kata dia, fa akhadha Hajar wa ibnaha Ismail wa intalaqa bihima yasihu fi ardillah. Maka langkah yang pertamanya Nabi Ibrahim ambil Siti Hajar bersama dengan anak Nabi Ismail, bawa berjalan di muka bumi Tuhan.
Mulalah dia Musa Kelamin 3 beranak ni jalan bawa kaki merantau di dunia Allah untuk nak tinggal Siti Hajar ni dengan Siti Sarah. Dia selama ini ya mulai nampak dah bayang-bayangnya dulu. Wa ma zala yatanaqqalu min makanin ila makanin wa min ardin ila ardin hatta hatta rihalahu bihima fi ardi Makkah. Dia kata dia mula orang ni terus berjalan merantau bawa kaki ke sana kemari dari kampung ke kampung, dari negeri ke negeri. Akhir sekalinya hatta rihalahu. Hatta ni apa maknanya? Aku barang hok duduk atas belakang utara tu untuk bau tanda kita berhenti. Sebab kita naik kereta lah jam hari tu utara. Lah ni bila kita naik kereta muak barang, muak karu, muak botol ni siapa tempat yang kita nak berhenti? Ya kita tunggu stop. Stop barang tu panggil hatta rihal. Jadi jalan dari tempat ke tempat, dari kampung ke kampung, dia 3 beranak ni. Akhir sekalinya siapa ada Mekah barulah punggah barang stop ke sana. Maknanya akhir sekali berhenti di Mekah. Jauh tu kan. Nabi Ibrahim dia ayat itu mula. Nabi Ibrahim orang mana? Orang Iraq kan. Orang Ibrahim orang Iraq. Orang di sebuah tempat namanya Babul. Dan sekarang ni pun bila kita buka peta Iraq, kalau peta Nabi Iraq kecil tu, dia tulis Babul. Pada perkataan Babul tu masih Nabi wujud sampai sekarang ni. Dan Babul satu masa hari itu mempunyai penduduk, ia mempunyai sejarah besar. Kita dengar Babylon. Orang baca sejarah. Bila baca sejarah negeri Arab, maka dalam banyak bangsa Arab yang tamadun zaman itu ialah orang Babylon. Dia ni mempunyai tulisan sendiri, mempunyai alif bata sendiri, mempunyai tamadun sendiri. Dan Babylon ni lah orangnya satu Nabi Ibrahim AS. وكانت أرض مكة في ذلك الحين أرضا موحشة. Kata dia, bumi Mekah, tanah Mekah ketika Nabi Ibrahim tapa ni bumi yang muhish. Muhish maknanya bumi yang bukan bahasa orang duduk. Paling kanan tak ada orang, paling kiri tak ada manusia. Lu Allah ke atas, langit ini Allah ke bawah, nak Allah ke bawah. Apa bumi gersang dia tidak ada air. Jadi bumi lagu ni bukanlah bumi tempat manusia duduk. Bumi Mekah ketika Nabi Ibrahim sapa tu begitu duduknya. Bumi yang bukan bahasa tempat orang duduk. Gamuk-gamuk. Sebab kita kata Allah ni orang kata bulan lah. Bulan-bulan tempat bukan orang duduk. Udara tak ada oksigen. Bawah ni bagian-bagian pasir, dapahnya panas. Kalau musim, kalau siang hari hangin, kalau malam beku salju. Jadi bukan tempat manusia duduk situ. Khaliyatan minan nasi wal zar'i wal ma'. Apa arti bumi gersang? Bumi yang orang pun tak ada, tumbuh-tumbuhan pun tak ada, air pun tak ada. Jadi kita manusia hidup ni kan ada air, kan ada pokok-pokok, ada tumbuh-tumbuhan. Balik ke Palestin nak berjumpa dengan bini tua Sarah. Ya Allah, bagi nama sianya seorang lelaki dengan isteri. Sudah bini-bini, bila bini ni cerah, tak balik-balik. Siapa dia? Umat Nabi Muhammad. Bakar mana? Bakar Nabi Ibrahim. Itu dia. Bakar Nabi Ibrahim tinggal bini di Mekah 2 beranak, pas jalan kaki balik ke Palestin, berapa ribu batu, itah bukit turun luar, gapur pada pasir ke sini. Baik, 2, yang 3. Falamma hamma an yanṭaliqa ta'allaqa fiha. Setelah Nabi Ibrahim raya, aku nak balik ni, nak balik tuan, nak balik Palestin. Setelah nampak Nabi Ibrahim ni berazam nak balik, ta'allaqa fiha. Siti Hajar mula bergatul kaki, mula bergatul betis. Wa qalat lahu ila aina ya Ibrahim. Sambil bini Siti Hajar ni kata, nak mana Ibrahim? Abang nak Ibrahim. Nak tinggal 2 bulan ni pada dia nak abang ni. Nak sini kan nak galah, nak tak betul nak Ibrahim. Atatrukuna fi hadhil ardil khala. Adakah abang nak tinggal kami 2 bulan di bumi yang kering kotor gini? La ta'ama lana wala syarab, tak ada makanan, tak ada minum, wala anis, wala muris, tak ada kawan, tak ada orang boleh tunggu. Nak tinggal kami 2 bulan nak jelas mana? Fata'athara Ibrahim wa ghalabat aina. Daripada kata-kata Siti Hajar 2 bulan ni, perkataan ini lebih kesan pada hati Nabi Ibrahim, dan butir mata dia pun terbenam dengan air mata. Falam yastati' an yansura ilaihim. Hasil daripada perkataan itu memberi kesan pada hati Nabi Ibrahim,
Dan mata dia semula ibni air mata belah. Ingat pada anak baru boleh anak nak ingat dah. Maka tak kuasa Ibrahim tengok pada dia. Mula Nabi Ibrahim paling tunggu bulat. Nak tengok bintang. Tak boleh nak tengok. Orang hati sudah mulai gunyuk, mata pun mulai cerah sekali. Siap muka paling selai. Yelo tinggal bini asalkan dapat keadaan Allah SWT. Dan buatlah pahala royak. Ibrahim tinggal bini. Dua balik. Wang talaqa yamsi fi talaqi. Terus jalan. Terus balik salam. Tak tengok. Orang tua kata nak ikut Mekah turun tangga jangan tengok turun dah ni. Turun Mekah dia turun lah tak tengok dah tak tengok. Istisna. Bakali kita baru kita ni mari sini. Jadi Ibrahim waktu dia tinggal bini dia Siti Hajar Mekah itu dia kata tak ada Ibrahim nak musuh ni dia lah tinggal tanah hari dia lah tinggal tak apa lama dia lah tinggal anak bini asasnya Tuhan tak tinggal nurung berketah Nabi kita Muhammad SAW dan diharap dia pasti keadaan inilah pesan sejarah. Lakin Hajar lam tatrukuhu wa zallat muta'alliqan bihi fasih ila aina ya Ibrahim walaupun Nabi Ibrahim ni paling punggung bola tak tengok tak berapa tapi Siti Hajar sebagai seorang perempuan yang masih lagi ada pengalaman tak juga lepas tak tinggal Nabi Ibrahim masih juga bergantung ke kaki, bergantung ke betis, bergantung ke kain laki dia sambil rungut dan sambil meraung ila aina ya Ibrahim nak kuana abang nak kuana abah wa dhalla Ibrahim muntaliqan fi tariqih tapi Ibrahim terus jalan terus walaupun bini bergantung kaki walaupun bini meraung kaya tangis pun Ibrahim jalan terus la yaltafitu ilaiha wala ila waladi tak berpaling pada bini tak tengok anak buah hati dia sendiri tak tengok falamma ra'at annahu la yujibuha wala yaltafitu ilaiha selah Siti Hajar ni tengok bahawa Ibrahim jawab pudak paling muka pudak sa'alatu qailatan Allahu amaraka bidzalik bila bini itu susah usah nak jawab tengok muka pudak usah tengok jawab pudak akhirnya kata bini taklah ada Allahu amaraka bidzalik Tuhan bersuruh ada buat lagi ni bini seibah bini Nabi seibah lah dia uti cari pucuk lah saya buka pucuk apa sudah kita kata bini nak kata malu tak ada malu nak kata kita ni lah kalau ni tapi tak malu pucuknya boleh jadi Tuhan maka dia tanya Allah Ta'ala bersuruh ada buat lagi baru sikit lagi jawab qala na'am barulah bunyi phone satu dia ni cara ni boleh jadi kita kata apa Ibrahim tak royak dari awal rasa Ibrahim tak jawab tak kata adik Hajar ada Nabi dan Tuhan sendiri apa Ibrahim tak kata lagi bapa yang duk elok baru yang menjadi rahsia hingga sampai menimbulkan masalah dalam hati ini ni kasih saya satu cara kita nak masuk barang dalam hati orang jangan gaduh royak. Jangan gaduh royak. Biar orang tu duduk bunyi, biar orang tu duduk bengong. Biar orang sendiri berasa nak tanya, penuh hati dia tak bayar dan nak fikir, dia bertanya sendiri. Bila dia tanya kaki dia buka, telinga dia buka, bila kita buka sedikit, masuk balik ada dia. Kalau kita royak awal-awal, boleh jadi dia itu tapi tak minyak mana. Dia benda ni orang panggil dia masuk. Dia benda tu masuk molek. Barulah. Mana kalau buah tu masuk molek kita makan macam sedap. Ni lemuk cukup ikat. Tapi kalau barang tu buah tu kita ambil dah. Dia bukan tak manis dia kelak dia berapa lepas tinggi. Lepas tinggi. Okey sekali ya. Buah kalau ni buah karu, buah kelak, buah racun dan kenapa? Dia mau makan kita semua. Sebab makan kita manis. Dan tidak akan lupa budi rasanya dia. Begitu juga ni. Kalau Ibrahim royak, boleh jadi hati Hajar ni tak masuk mana. Dia tak masuk mana, maka berita yang dibawa oleh Ibrahim kepada Hajar ni tidak menyesat mana. Tapi Ibrahim sengaja sebagai seorang tua yang banyak pengalaman dan banyak dah dakwah dia, usrah dia, ceramah dia. Dia pengalaman banyak kan? Maruh di kerajaan, bakal api semua sekali. Pengalaman dia bawa benda-benda ni ada benda-benda bahasa boleh royak.
Dia ada di mana tak payah kita royak. Dia ada kata. Dia ada kembung bila perut gitu. Akhirnya dia bila orang tanya sendiri. Bila orang tanya sendiri, dia nampak orang nak tunggu. Kita jawabkan kita walaupun status kosong kok. Kita maksudnya di sini ya taknya dalam masalah politik ada masa kita nak usah. Ada masa kita hanya. Ada masa kita nak apa ini. Dia ada masa kita nak usah itu juga. Kita orang jadi tanya, dah pergi lah. Dah pergi, ada nak kita. Ada tanya, kita jawab. Dia setengah-setengah nak boleh jawab. Dia buat beli, buat orang. Jadi office kali orang nak bawa. Apa yang lambat sangat ni? Apa? Jawab dia. Jadi maksudnya. Itu teknik dan teknik dia dapat dimiliki oleh puak-puak guru, puak-puak cikgu, puak-puak pendakwah dan puak-puak pemimpin. Itu dia. Baiklah. Setelah dia tanya, Allahu amaraka bidzalik. Tanya lagi. Apa namanya? Al-ana wa qad asaita laka abada. Al-ana wa qad asaita. Bila Fir'aun nak mapus dalam laut Selfin, dalam laut merah ni. Mula dia kata, amantu billadhi amantu bi Bani Israil. Sekarang ni aku punya Tuhan hak Bani Israil. Kata Fir'aun. Mari juga dia kata, Allah ni tak mapus bodoh dunia dia. Al-ana wa qad asaita. Allah ni baru nak beri wa qad asaita sama kena diraka. Jadi bila Siti Hajar tanya, Allah Ta'ala kau pilih. Qala na'am. Jawab Ibrahim. Satu je. Na'am. Qalat izan. Fahuwa la yatakalla anha. Jadi bila cik lelaki kata ya. Katanya dia ni pula kalau begitu juga Tuhan tidak akan biarkan kamu. Izan fahuwa la yatakalla anha. Kalau begitu juga ada tak apalah. Ada boleh bilah. Bila Tuhan jatuh sejak pandanglah Tuhan sejak. Wala yuday'ana datiha tidak akan sia-siakan kamu. Wansafa'at raji'atan ila fariha. Mula daripada saat dia terima jawab telefon daripada cik lelaki dia, dan dia pun yakin bahawa bila gerakkan cik lelaki dia ni berpunca daripada wahyu daripada Allah, dia pun puas hati dah. Mula itu dia pun cepah lah, tak datang, tak kerabat daripada cik lelaki, dia bertemu balik jumpa dengan anak dia di sini. Amma Ibrahim faqad dhalla mundafi'an fi tariqihi la yalwi ala shay'in hatta wasala ila mun'atati tariq. Ibrahim ni bila dia lepas tak datang dari dia terus jalan. Terus la yalwi ala shay'in, tak paling apa pun, tak paling kanan, tak paling kiri, tak tengok hatta wasala ila mun'atati tariq, hingga sampai pergi sampailah pada tempat hak lekong. Dia jalan ada lekong. Jadi begini. Bila sampai ke tempat hak lekong, kalau tengok tu tak nampak dah anak bini ni. Guna lekaja satnasuri bi'asifatir rahmah. Sampai situ barulah jiwa dia berbunyi, hati dia berbunyi, jiwa dia mula Islam cabut dah. Kerana apa? Mari dah perasaan dia, perasaan saya, perasaan rindu, perasaan kasih, perasaan nak berpuas mula dengan anak bini. Manusia walau mana jelas tu manusia. Kesian lihat ini ba'in kesian pada makhluk, dua makhluk yang lemah makhluk. Bini pun lemah, dua kecil. Anak pun lemah kecil. Tusluhu Ismail wa jariyatihi Hajar. Yang pertama yang makhluk lemahnya anak, nama dia Ismail. Dan bini Hajariyah, namanya Hajar. Fa'alqa alaihima nazratan dami'ah. Lalu dia pun silah tengok kepada demo dua orang ni, walaupun jauh dah, tak cekuk dah, tapi sila juga tengok Allah panggil sebagai tekanan jiwa yang begitu sekali mendalam, dengan air mata yang danak, dengan butir mata yang penuh dengan air mata, betul air mata yang seperti summa rafa'a yadayhi ila as-sama'i bara. Itulah Nabi Ibrahim angkatkan dua belah langit, wa hatta yad'u Allah qariyan. Itulah mulai mengeluarkan kata-kata. Dia perlu doa dia, ini dia doa. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Inilah doa yang Allah Taala abadikan, Allah Taala rekodkan dalam. Jadi bila kita baca surah apa dia? Adalah ayatnya ada di mana-mana.
Bila kita baca ayat ni, tak mubarak kita pasal kesek. Kita pasal kesek doa Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim doa ribu tahun kali. Doa dia kepada dunia. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah itu aku dia. Aku rumah zuriat aku di sebuah lembah. Ghairi di zara'in yang tidak ada sebarang rumput lapang. Inda baitikal muharram di tepi rumahmu tambahlah. Rabbana liyuqimus salat. Tujuan aku untuk anak aku untuk dunia aku sisi tak juga lain. Tujuan semata-mata saya orang ini boleh semayang. Dia aman badan. Faja'al afidatan minan nasi. Oleh itu aku mintalah padamu supaya menjadikan hati perut manusia seluruh dunia ni tahwi ilaihim. Leli pada anak dunia. Aku letak bini aku, anak aku di rumahmu, di balas tu maknanya. So juga saya budak-budak ni boleh semayang dengan molek, tidak terganggu. Dan aku mintalah pada mereka, saya membuka pintu hati manusia seluruh dunia ni, rasa nak berjumpa anak bini aku, aku tinggal. Warzuqhum minas samarat. Selain daripada aku minta membuka pintu hati orang yang biasa nak pergi pemata dengan anak bini aku tu, aku minta juga padamu saya memberi pada anak bini aku dan zuriat aku buah-buahan. Ni benda gaya belaka. Letak anak itu pada gaya. Lepas tu pula sudah pada tak ada ukuk gaya. Belah-belah ukuk pun tak ada, pun kayu pun tak ada. Nak suruh dia makan buah-buah pun nak ambil banyak buah. Ukuk pun tak ada, usah pokok ukuk pun tak ada. Tapi doa seorang manusia dia kena layak dia. Malah mana berapa payah dia kita pun bagi kita mudah. Berapa payah dia. Hak mudah pun dia mudah, hak payah pun dia payah. Hak payah pun dia buat payah, hak mudah pun dia buat mudah. Jadi kalau hak payah pun dia buat, hak mudah pun dia buat, apa salah walau belah mana payah sekali pun jadi mudah. Dia boleh buatlah. Itu dia. La'allahum yashkurun. Supaya manusia ni dipikir pada. Di negeri yang kata tiba-tiba boleh makan buah, ini tak ada pilihan lebih Allah SWT. Dan para halim semua kita di Mekah dan jadi mesti. Tengok sana bukit, tengok seri bukit, tengok ke atas tari, pas langit ini nampak tari, tengok bawah dia, batu. Tapi nak makan gas. Jok daripada buah apple, buah tamak, buah durian, buah peta, buah gapo. Ada cepat kita sini tak ada di sini. Ini ada dunia sini. Nanti kan. Ini ada dunia sini. Buah peta, buah dukung, buah maknika, buah ada belakang di sana. Gapo kau tidak kena mustajab dan makbul doa seorang hamba Allah yang pernah Ibrahim ribu tahun itu. Sekali doa 1000 tahun itu kesal doa itu duk gedar atas lalu. Gelombang doa itu jalan. Thumma sana fi tariqi wa qad ma'anna qalbi. Kemudian dia pun sudah doa balik terus sana maknanya pusing sudah sepatut ada kan dia pun terus jalan dia wa qad ma'anna qalbi hati dia pada senang berdoa apa wa sakanat nafsi dan jiwa dia senang balik wa zalat maqawituhu dan hilang habis salat pasukan burung waktu dia orang Inggeris waktu senang habis itu kerana dia royak dah status dia wa ayqana anna Allah la وَأَيْقَنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي لَا تَنَامُ عَيْنُهُ فَيَرْعَاهُ مَا بِرِعَايَتِهِ. Dan dia yakin satu-satu bahawa Allah yang tak uti masuk, tak uti tidur ni, Allah lagi tu akan jaga betul-betul anak dia dan bini dia. وَيَحُوطَهُمَا بِعِنَايَتِهِ. Dan aksihat seliput tu dan dua belah anak ni dengan inayah daripada Allah. وهكذا سار إبراهيم إلى فلسطين. Begitulah terus Nabi Ibrahim jalan terus ke Palestin negeri dia, وهو مطمئن إلى رعاية الله وتسلي ورعاية. Keadaan hati dia tenang molek bahawa Allah mesti jaga anak bini dia. Khairatul hasan. Tanah haram, bumi haram, tanah haram jangan. فقد كان إبراهيم عليه السلام عبدا قانتا لله. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan seorang hamba Allah qanitan lillah yang benar-benar taat pada Allah. Mukhlishan fi ibadati. Suka ikhlas dalam berabdi pada Allah. Harisan ala ta'ati. Sangat haluba untuk taat pada Allah. Musari'an ila ridha.
sangat cepat berbuat perkara yang diridai oleh Allah. Ini pengenalan secara ringkas terhadap batang tubuh ataupun keadaan Nabi Ibrahim AS pada kita sekalian. Nabi Ibrahim yang Tuhan kita ni memperkenalkan kepada kita malam ni ialah orang yang selalu kita disebut nama dia Tokmo dalam selawat Nabi kita, reka dengan selawat dia, sama ada selawat di luar semaya ataupun selawat